Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirah hifdzul Qur'ani wal amali bih warzuqni min ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka mereka mengakui dosa-dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka peroleh keampunan dan pahala yang besar. Rahsiakanlah perkataan kamu atau nyatakan saja, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Kita sambung tadabbur kita ayat 11 hingga 14. Hadirin hadirat muslimin muslimat, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Dalam ayat ini Allah menerangkan pula bahawa sekalipun orang-orang yang kufur ingkar yang sedang diazab di dalam neraka itu telah mengakui perbuatan dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia dan menyatakan taubat dengan sesungguhnya, namun pengakuan dan
kenyataan taubat mereka itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sebab taubat yang diterima Allah hanyalah taubat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia hidup di dunia. Maka taubat itu boleh diterima di dunia saja. Adapun di akhirat dah terlambat. Kerana taubat tempohnya Allah terima bila-bila masa, selagi mana ada dua. Satu yang disebut pada kita melalui hadis Nabi riwayat menjelaskan selagi mana kiamat kecil, selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong, ke halqum, maka selagi itu taubat diterima Allah. Kalau nyawa dah sampai halqum, dah nazak sampai halqum, pada masa itu taubat dah tak terima lagi. Dipanggil kiamat kecil. Yang kedua, kiamat besar, apabila kita sedar matahari terbit dari sebelah barat. Bila matahari terbit dari sebelah barat, pada masa itu taubat dah tidak diterima. Apatah lagi di akhirat. Ini dia. Taubat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia hidup ada beberapa syarat. Dalam pengajian bab taubat, kalau kita lihat dalam ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ni wajib fardu ain belajar. Yang apa hal kita belajar yang wajib fardu ain, sahabatan solat, sahabatan wudu, sahabatan mandi wajib, sahabatan apa saja berhubung dengan perkara-perkara fardu ain. Fardu ain merangkumi tiga. Satu, berkait dengan iman. Nak tahu tentang iman dari sudut metodologi ilmu, ulama ajar kita melalui ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu alat dia. Nak tahu ilmu berkait dengan hukum ahkam syariat, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ini syariat. Maka kita, alatnya adalah kita belajar ilmu fiqh. Dan kehidupan kita sekecil-kecil perkara, sebesar-besar ada fiqh dia. Baik dari sudut ibadat, individu ibadat, 5 rukun dipanggil rukun Islam. Ada di situ syariat-syariat yang lain secara fiqh. Dalam bab muamalat ada fiqh. Dalam bab jenayat, hukum perundangan Islam ada fiqh. Dalam bab jihad ada fiqh. Nak jihad dalam Islam pun ada fiqh. Ada fiqh, ada hukum. Kalau berlaku jihad, peperangan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang yang lemah, orang tua yang sakit, wanita sebagainya. Tak boleh suka-suka. Tak boleh musnahkan harta benda. Ada fiqh, ada fiqh. Dalam perkara hubungan antara bangsa ada fiqh. Baginda SAW berhadapan dengan golongan kafir di Mekah, umat Islam di Madinah, negara Islam di Madinah yang pertama. Hubungan antara bangsa ada perjanjian Hudaibiyah. Buat agreement, ada agreement bertulis zaman itu. Ini ada fiqh. Ini fiqh, alat kepada kita nak tahu hukum ahkam perundangan, hukum ahkam
perundangan individu, masyarakat, keluarga, negara sebagainya. Dalam perkara ilmu ihsan disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka jika kamu tak berengkat melihat Allah, cukuplah merasakan Allah melihat kamu. Buktinya ada dua rukun. Tahap pertama beribadat seolah-olah tengok Allah. Tahap kedua, hanya awam wajib tahu. Tak sampai perengkat tengok Allah, cukuplah merasakan Allah tengok kita. Dipanggil ilmu ihsan atau disebut ilmu akhlak. Alat dia tasawuf. Macam kita nak baca Quran, nak pandai baca Quran, alat dia apa? Ilmu tajwid. Ini alat dia. Jadi wajib belajar tajwid. Ma la yutimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Nak pandai baca Quran, tahu ilmu tajwid. Nak pandai bab iman, kenal Tuhan, belajar ilmu tauhid. Nak pandai bab hukum ahkam, peraturan, hukum halal haram, belajar fiqh. Nak tahu akhlak ni, nak ada nilai akhlak, belajar tasawuf. Ni fardu ain, wajib belajar. Maka dalam perkara tasawuf dibahas ulama-ulama tasawuf. Ada maqam, ada ahwal kan. Semua pembelajaran mesti dimula dengan taubat. Sebelum yang lain-lain itu takut Allah, harap Allah Ta'ala. Takut dan harap. Sebelum belajar tentang bab redha, bab lain-lain, pertama sekali taubat. Belajar taubat. Taubat syarat antara Imam An-Nawawi dalam kitab himpunan hadisnya di Riyadhus Shalihin. Bab taubat membicarakan bahawasanya syarat-syarat taubat yang disebutkan ulama menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan dengan segera. Ini syarat taubat. Tinggal terus dosa kita buat tu, kita tinggal. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kena rasa menyesal. Menyesal dulu buat ni, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa. Yang ini berazam tak buat dosa yang telah dikerjakannya dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah. Ini antara hak Allah. Kalau hak manusia kena selesai. Apa saja yang berkait dengan manusia, nak ditambah. Kalau urusan dengan manusia, urusan dengan makhluk. Di akhirat, golongan yang kufur ingkar telah dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga apapun yang berupa rahmatnya seperti pengampunan dosa, kebahagiaan hidup dan lain-lain tidak akan mereka dapatkan lagi. Hanya kebinasaan yang akan menimpa mereka. Disebut dalam ayat fa'tarafu bi dzambihim, lalu mereka iktiraf akan dosa mereka. Artinya manusia ni yang bersalah besok akan iktiraf juga dosanya. Soalnya apa yang saya pernah sebut, soalnya iktiraf masa bila. Kita iktiraf dosa tu masa bila? Ini disebut. Disebut pada kita orang yang iktiraf dosa merupakan suatu kemuliaan. Iktiraful khata'
fadilah. Iktiraf kesalahan tu adalah merupakan suatu kemuliaan. Walau kita nampak orang yang minta maaf ni macam lemah, dia minta maaf. Sebenarnya minta maaf, mengaku kesalahan, dosa itu dalam Islam suatu kemuliaan. Mula dengan minta maaf. Ini dia. Bahkan kalau dua orang yang bertengkar, bergaduh, bermusuh sesama Islam, maka yang mengulurkan kemaafan itu lebih baik daripada yang lewat memaafkan. Jadi siapa dulu minta maaf? Kita orang Melayu, orang kita tak selagi tak datang ngadap aku, jangan harap aku nak maafkan. Itu kita. Tapi dalam Islam siapa yang minta maaf dulu tu yang paling baik. Ini dia kita kena faham. Dari ayat ini dapat difahami bahawa sebenarnya seruan agar menganut agama Allah dan mengikuti seruan Rasul itu telah sampai kepada hampir seluruh tempat di dunia ini dan kepada seluruh umat manusia. Sementara itu ajaran agama yang disampaikan Rasul itu mudah diterima dan dilaksanakan oleh manusia manapun yang telah baligh dan berakal. Kerana tujuan ajaran agama itu ialah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, bukan untuk memberatkan dan menyempitkan. Di samping itu ajaran agama itu mudah diterima akal yang sehat kerana sifatnya mudah difahami dan sesuai dengan akal budi manusia. Agama Islam agama maslahah kehidupan, juga maslahah kehidupan baik dunia, juga maslahah kehidupan di akhirat nanti. Maslahah maksudnya berhubung dengan kebaikan. Syariat yang Allah Ta'ala datangkan suatu kebaikan. Allah berfirman dalam surah As-Saff, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, supaya zahir memenangi terhadap pegangan agama yang lain seluruhnya, walaupun mereka yang berdiri di atas jalan syirik benci, tak suka. Agama Islam mengatasi yang lain, memenangi yang lain. Agama yang zahir, yang nampak. Wajib dizahirkan, wajib nampak. Jangan orang tanya kita, awak agama apa, segan nak cakap. Jangan. Agama Islam zahir, jelas, nyata, benar, mengalahkan yang lain, baik dari sudut akidah, baik dari sudut syariat, baik dari sudut akhlak, nilai akhlak. Di sudut akidah sudah pasti yang paling betul Islam, akidah Islam. Dari sudut syariat, mana dalam dunia agama yang lengkap dari sudut semua perkara, semua aspek, sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar. Kita melihat agama-agama lain sekadar anutan saja, sebagai anutan. Kalau yang ikut pun kadang paderi dia, tok sami dia, peranak tak ikut. Contoh Arab, paderi tak minum. Pengikut Arab boleh pula, ada ajaran dia tak boleh. Ini dia. Dalam Islam, ulama tak ulama, Arab tak boleh minum. Ini dia. Ini semua tak ada. Kerana dia ulama, dia boleh. Kalau dia orang awam, dia tak boleh. Tidak gitu.
Ulama tak boleh ampun, tak boleh ampunkan dosa pula. Tak ada tiket ampunkan dosa. Dia boleh maafkan kesalahan orang. Hakikat mengampunkan dosa Allah SWT. Dia paderi dia boleh buat salah banyak mana jumpa paderi. Jadi perantaraan, wakil Tuhan ampunkan dosa. Kita tak. Ulama tak boleh, tak apalah, dosa awak dah ampun. Tidak. Kena taubat. Ni dia kena faham. Juga dari sudut akhlak, kita tak nafi agama-agama lain ada nilai moral akhlak. Buddha, Hindu, Kristian ada dari sudut nilai moral akhlak. Tetapi yang paling benar, yang paling betul mengatasi yang lain, akhlak Islam. Ini kita kena faham. Dan agama Islam agama yang sesuai dulu, kini, selama ini, dalam macam-macam perkara. Kita kena faham. Di zaman ini, secara jelas Islam, sumber yang kita pakai Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, qiyas. Quran dan Sunnah sumber utama umat Islam. Ada pun ijma' dan qiyas. Sumber yang dimaksud ijma', qiyas, ulama. Ijma' apa yang disepakati oleh para alim ulama. Maka perkara ijma' tak boleh kita langgar jadi kufur. Ulama dah sepakat. Solat fardu 5 waktu wajib. Dah sepakat. Dia cuba ada kata solat tak wajib. Apa yang diijma' itu, iaitu perkara yang disepakati oleh para alim ulama, apa yang ada dalam Quran, dalam hadis. Ini dia. Sebab ada perkara yang orang awam tak mampu nak istinbat hukum, nak mengeluarkan hukum dalam Quran, dalam hadis. Ada pun perkara qiyas, seperti perkara yang memabukkan jadi haram. Bukan kira arak je haram, yang memabukkan, dadah sebagainya haram. Ini dia. Kita kena faham. Di situ ada perkara-perkara sumber yang tak ada dan secara jelas, secara soreh dalam Quran dan Sunnah, tetapi menepati syarak, menepati Quran dan Sunnah dalam perkara disebut istihsan, dalam perkara masalih mursalah. Perkara yang berhubung dengan sadduz zari'ah, menutup pintu kerosakan. Kadang-kadang perkara yang harus jadi wajib. Ya harus tapi jadi wajib. Macam contoh, kalau orang nak kahwin, apa rukun perkahwinan? Ada di situ bakal pengantin laki-laki, bakal pengantin perempuan. Ada di situ wali, ada 2 saksi, ada lafaz ijab dan qabul, sah perkahwinan tersebut. Tapi tak cukup itu. Masalih mursalah, nak menutup kerosakan. Kalau tak nanti bila orang tanya awak dah kahwin, ya dah kahwin. Mana wali, mana apa ada dah dulu, dah meninggal. Mana saksi dah meninggal. Masalih mursalah, kena daftar jabat agama. Kena ada daftar dia, keluar sijil. Ini masalih mursalah. Ini kena faham. Ma la yutimul wajib illa bi wa wajib. Nak tutup pintu kerosakan, tak sempurna kewajipan itu melainkan dengannya jadi wajib pula. Hari ni orang niat nak apa? Nak wakaf harta dia. Dia ada tanah. Dia nak wakaf, nak bagi apa? Dia niat nak bagi, nak buat masjid. Dia niat nak bagi tapak perkuburan. Dia wakafkan. Dia nak buat madrasah sebagainya. Dia beritahu, ni tak apa, saya wakafkan contoh. Tiba masa dia kena ingat, satu masa dia meninggal dunia, harta pindah ke waris, tak ada hitam putih. Masalah dunia kena buat agreement dia, kena ada sign peguam, perjanjian sebagainya. Tak boleh cakap mulut macam tu, tak boleh sign kertas kosong, tak boleh.
Bahaya ini satu zariah, kena pakai ni, kena tahu juga. Kadang niat baik tak apalah ini untuk masjid. Ni banyak berlaku di banyak tempat. Hak pindah milik tak dibuat. Surat hibah tak buat, tak ada sign peguam sebagainya. Dia kata payah ni, mahal ni, semua nak kena bayar, nak apa, tapi masalah kebaikan kena ambil. Soal tu soal lain. Soalnya bila kita niat sesuatu yang baik, maka dilakukan dengan cara hikmah penuh kebijaksanaan. Ini Islam ada masalih mursalah ni, kita kena faham. Tetapi bila langgar ini kerana hawa nafsu, kedudukan, pangkat, harta dan keinginan untuk mendapat simpati, kehormatan, dan ditambah lagi dengan godaan syaitan yang tujuannya hanyalah untuk menyesatkan manusia, mereka tidak mengendahkan seruan itu. Akibatnya mereka mendapat balasan yang setimpal dengan kekufuran dan keingkaran mereka. Betapa banyak orang yang berapa banyak orang yang tadinya telah beriman dan melakukan ajaran agama Islam dengan baik, tetapi kemudian kerana pengaruh hawa nafsu, kerana kehormatan duniawi, bukan kehormatan kemuliaan di sisi Allah, godaan syaitan, mereka tidak segan-segan meninggalkan kepercayaan dan keyakinan yang telah tumbuh dengan subur dalam hati mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Allah sendiri selalu mengingatkan mereka dengan memberikan ujian-ujian. Ujian ada berbentuk kesenangan, ujian ada berbentuk kesengsaraan. Tetapi mereka hanya sedar bila ujian itu hilang dari mereka. Setelah itu mereka sedar sampai ujian itu hilang dari mereka. Setelah itu mereka kembali mengingkari ajaran dan seruan Rasul. Oleh kerana itu, sudah seharusnya jika di akhirat nanti mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah dan akan dijauhkan dari rahmatnya. Ini dia. Kalau diuji, kalau uji kesenangan lagi tak ingat, diuji susah, sedar masih susah aja. Dah senang lupa balik. Ini dia. Ini sebab tu bila ujian menyebabkan peningkatan iman. Kemudian innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka peroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat ini menerangkan tanda-tanda orang yang bertakwa, yang tunduk patuh kepada Allah dan yakin bahawa Allah mengetahui segala yang mereka lakukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tanda-tanda itu ialah, pertama, sentiasa takut kepada azab Allah, walaupun azab itu merupakan suatu yang ghaib, yang tidak nampak dan belum tentu bila datangnya. Azab hari kiamat, siksaan kubur, macam-macam. Yang kedua, mereka takut akan kedatangan hari kiamat kerana mengingatkan malapetaka yang terjadi pada diri mereka seandainya mengingkari Allah, seperti peristiwa yang terjadi pada hari perhitungan, hari pembalasan dan azab neraka yang tiada terkira. Yang pertama tadi yang ghaib, yang bakal berlaku, musibah yang kita tak sedar, seperti Covid sebagainya. Tiba-tiba datang, ini takut, kita kena ingat, awas diri, berjaga-jaga azab yang datang. Yang kedua berkait dengan kedatangan hari kiamat, peristiwa pembalasan sebagainya. Yang ketiga, yakin dan percaya bahawa Allah selalu mengawasi, memperhatikan dan mengetahui di mana dan dalam keadaan bagaimana mereka setiap saat. Ini penting. Kena tahu Allah sentiasa perhati. Ada malaikatnya, malaikat Raqib, Atid, catat. Nak buat baik, ingat ada malaikat Raqib. Pasti dia tulis banyak. Pastikan malaikat Raqib, malaikat
roket ni tulis banyak. Jangan atik tulis banyak. Jangan atik tulis banyak. Kalau atik tulis banyak habis. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, pada suatu ketika orang-orang musyrikin mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkannya, maka Allah menurunkan kepada baginda semua yang dibicarakan mereka itu. Lalu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, rendahkan suaramu agar kata-kata kamu tidak didengar oleh Tuhan Muhammad. Maka turunlah ayat ini yang antara lain menjelaskan bahawa tidak ada suatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Bila dia ngejek-ngejek, Allah datangkan bencana pada mereka sehingga mereka takut, sanggup mereka mengatakan rendahkan suara dari ejek-ejek Muhammad ni, takut Tuhan Muhammad dengar. Situ pula. Tapi lawan juga. Ayat ini juga Allah kembali menjelaskan bahawa dia mengetahui segala yang dirahsiakan dan segala yang dilahirkan oleh hamba-hambanya, baik berupa perkataan, perbuatan dan segala yang dirasakan oleh hati dan panca indera. Semua itu tidak luput sedikit pun dari pengetahuan Allah, kerana dia maha mengetahui segala isi hati. Seterusnya, itu tadi ayat wa asirru qaulakum wijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Apa yang kamu katakan, kamu rahsiakan atau kamu zahirkan, Allah tahu isi hati. Ini maka turun apa ayat berkait dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Al ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah patut Allah yang mengetahui itu? Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini seolah-olah memperingatkan golongan musyrikin yang tidak percaya akan luas dan detailnya pengetahuan Allah SWT, bahawa Tuhan maha mengetahui segala isi langit dan bumi, betapapun kecilnya ia. Betapapun kecilnya ia, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kecil di sisi Allah. Betapapun jauh disembunyikan, Allah maha mengetahui. Serta mengetahui perkataan-perkataan yang dirahsiakan, disembunyikan. Sesungguhnya pengetahuan Allah dapat menembus dinding yang sangat tebal dan kukuh, dan sesuatu yang paling tersembunyi letaknya sekalipun. Seandainya orang-orang kafir mahu menggunakan akalnya, tentu ia akan berpendapat bahawa yang menciptakan seluruh alam ini, termasuk di dalamnya bumi dengan segala isinya, adalah Allah. Pencipta itu pasti mengetahui keadaan dan sifat-sifat dari ciptaannya, baik yang kecil maupun yang besar. Oleh kerana itu, apapun yang terjadi pada ciptaannya, Allah mengetahui dengan secara terperinci. Al-Latif Al-Khabir, Tuhan yang maha halus. Al-Khabir, maha teliti, tahu isi hati, tahu perancangan musuh. Apa yang kita rancang, apa yang kita nak rancang pun dah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita beringat, kena beringat tadi, azab Allah. Pertama, azab ghaib yang akan berlaku, berjaga-jaga, berawas. Kita tak tahu di masa mendatang yang boleh berlaku. Hari ini Covid, kita diuji Covid-19. Yang kedua, perkara ghaib yang kita tahu yang akan datang, azab kubur, kiamat, hari pembalasan sebagainya. Yang ketiga, kita kena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha memerhatikan, mengetahui setiap saat keadaan kita. Allah maha mengetahui.
dengan segala tentera-tentera Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sambung akan datang. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqwan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nasrati syari'atik. Fasikillahumma rabbitataha wa sikillahumma rabbitataha wa sikillahumma rabbitataha wa dimuddaha wa dia subulama ma'abinurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduran bi faydil iman bik wa jamil tawakkul 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa min al-syahadati fi sabilika innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Ta'assanna bi 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladzi la yamut. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.